Okay. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua penonton FB Live UKM Specialist Center. Saya Profesor Dr. Nofizah Muhammad Mokhtar, merupakan salah seorang daripada Doktor Perubatan Pusat Pakar UKM. Saya adalah lulusan Doktor Perubatan daripada USM dan kemudiannya saya melanjutkan pelajaran Masters di UKM dan seterusnya saya melanjutkan pelajaran di University of Cambridge di United Kingdom untuk mengambil PhD di dalam Molecular Medicine. Okey, pada hari ini saya ingin berkongsi sedikit maklumat tentang kesihatan di Malaysia dan apa kepentingan saringan kesihatan. Okey, so sedikit fakta yang saya ingin kongsikan. Next slide. Okey. Sedikit fakta penting yang saya ingin kongsikan adalah Malaysia adalah merupakan negara yang sangat ramai orang yang mempunyai berat badan yang berlebihan dan juga obesiti. Ini adalah salah satu daripada keratan akhbar yang mengatakan masalah kegemukan di Malaysia telah menjadi semakin parah. Ini adalah kerana pemakanan tidak seimbang. Hampir 16.8 juta rakyat kita mengalami berat badan yang berlebihan dan obesiti. Begitu juga makanan tak seimbang juga punca kepada kanser usus yang merupakan kanser yang paling kerap berlaku di kalangan wanita dan juga lelaki. Dan juga rakyat Malaysia telah didapati mengambil garam melebihi daripada nilai purata yang sepatutnya kita ambil. Dan akhir sekali saya ingin kongsikan mengatakan bahawa 3.4 juta rakyat Malaysia adalah kencing manis, iaitu hampir 10%, dan rakyat Malaysia mengambil hampir 26 sudu teh gula sehari, iaitu melebihi daripada aras recommendation daripada National Dietary. Kemudian Malaysia merupakan rakyat Malaysia mengambil gula yang berlebihan dan kita adalah negara yang ke-8 pengambilan gula yang paling tinggi di dunia. Dan diabetes, darah tinggi, kencing manis dan juga kanser merupakan penyakit tak berjangkit yang paling kerap berlaku di Malaysia. Saya kongsikan juga 5 sebab keutamaan di Malaysia. Kita mulakan yang pertama sekali adalah kematian kebanyakannya adalah disebabkan oleh penyakit jantung, serangan jantung. So rata-rata kita lihat ramai daripada rakyat Malaysia yang meninggal kerana sakit jantung. Penyebab kematian yang kedua adalah pneumonia. Pneumonia adalah penyakit jangkitan paru-paru. Yang ketiga adalah dipanggil penyakit cerebrovascular. Cerebro adalah otak dan vascular adalah sel darah. So cerebrovascular adalah penyakit yang berkaitan dengan salur darah yang mensarafi kepada otak dan lebih dikenali sebagai stroke. Keempat, kematian utama adalah disebabkan oleh kemalangan dan akhir sekali disebabkan oleh jangkitan paru-paru di bahagian salur paru-paru di bahagian bawah. So they call it as chronic lower respiratory infection atau disease. Dan jumlah kematian ini hampir setiap hari sebenarnya 50 orang meninggal disebabkan oleh penyakit yang tak berjangkit seperti yang dinyatakan di atas ini. So ini sebenarnya adalah kematian yang paling utama mengikut umur sebagaimana yang kita lihat di bahagian bawah tu, 0 hingga 14 tahun iaitu yang golongan yang muda disebabkan oleh pneumonia atau jangkitan paru-paru. Kebanyakan 15 hingga 40 tahun bila mereka boleh menggunakan kenderaan, maka kemalangan adalah faktor utama. Dan bila meningkat usia, penyakit jantung, serangan jantung, dan sekiranya lebih daripada 60 tahun kebanyakan juga disebabkan oleh jantung dan penyakit-penyakit tak berjangkit yang lain. Okay. So saya kongsikan juga kematian di seluruh dunia. Seluruh dunia sebenarnya kematian adalah disebabkan 71% kematian di dunia adalah disebabkan oleh penyakit tak berjangkit. Ini adalah sangat membimbangkan dan daripada 71% ini
juta rakyat di dunia ini mengalami kematian berlaku pada usia kurang daripada 70 tahun. Dan sekiranya seseorang itu meninggal kurang daripada 70 tahun, maka ia dipanggil kematian pramatang atau premature death. Dan ini tidak sepatutnya berlaku. 46% daripada kematian negara-negara yang berpendapatan sederhana dan rendah seperti Malaysia adalah disebabkan oleh penyakit tak berjangkit. So Malaysia tergolong pada negara yang berpendapatan sederhana, juga tidak terkecuali daripada penyakit tak berjangkit ini. So apakah itu penyakit tak berjangkit? Penyakit tak berjangkit adalah termasuklah darah tinggi, diabetes atau lebih kenali pada kencing manis, ataupun hyperkolesterol ataupun tinggi lemak dalam tubuh, dan juga kanser. Jadi secara keseluruhannya ada 3 perkara sebab darah tinggi dan tinggi lemak ini dikategorikan sebagai penyakit yang berkaitan dengan jantung, diabetes dan juga kanser. Itu adalah yang tergolong kepada penyakit tak berjangkit yang paling kerap berlaku di Malaysia. So saya kongsikan berita terkini yang kita lihat baru-baru ini. Saya rasa mungkin ramai yang sedar, di mana Tan Sri Hisham telah berkongsi mengenai laporan daripada Kementerian Kesihatan dan juga daripada World Health Organization yang mengatakan bahawa kadar kos untuk pembelanjaan rawatan dan juga productivity loss adalah hampir 9 bilion disebabkan oleh penyakit tak berjangkit. So ini telah dikumpulkan di dalam buku yang dipanggil The Impact of the Non-Communicable Diseases and their Risk Factor in Malaysia Gross Domestic Product, and kesemua laporan ini telah mengatakan bahawa kebanyakan pesakit yang mengalami penyakit tak berjangkit ini tidak dapat hadir kepada kerja, dan ini telah ditunjukkan dalam jadual yang di sebelah kiri bawah itu, dan kebanyakannya mereka ini tidak boleh hadir kerana stroke, paling tinggi stroke, kemudiannya sakit jantung, kemudiannya darah tinggi, diabetes dan kanser. So disebabkan oleh ramai yang tidak dapat hadir ke kerja, sekiranya mereka hadir juga tapi mereka tidak berfungsi secara keseluruhannya. So itu adalah perkara yang ditekankan dalam laporan ini, dan apa yang dapat dirumuskan di sini adalah penyakit tak berjangkit ini sekiranya dia dapat dicegah awal, ia boleh dicegah sebenarnya, dan ia sebenarnya tak sepatutnya berlaku pada rakyat Malaysia. So saya kongsikan juga lagi fakta, 8.1% rakyat dewasa di Malaysia ini mempunyai penyakit dia panggil 3 serangkai. Apa yang dimaksudkan 3 serangkai itu adalah 1, diabetes, hipertensi dan juga kolesterol darah tinggi ya. So hampir 1.7 juta rakyat Malaysia mempunyai 3 faktor risiko yang dinyatakan di atas. Daripada 1.7 kesemuanya ada, manakala 3.4 juta, hampir 10% di Malaysia mempunyai 2 faktor risiko, sama ada darah tinggi dan kolesterol ataupun darah tinggi dan kencing manis dan sebagainya. So ini adalah fakta yang sangat membimbangkan, dan ia telah dibukukan di dalam kajian mobiliti dan kesihatan kebangsaan Malaysia tahun 2019. Di dalam kajian National Health and Mobility Survey 2019 juga mengatakan bahawa penyakit kencing manis atau diabetes meningkat kesnya. Kalau kita tengok 2015 hingga sekarang 2019, hampir 5% peningkatan dalam tempoh yang kurang daripada 5 tahun, dan ini adalah amat membimbangkan. 1 daripada 5 rakyat dewasa di Malaysia mengidap diabetes. So maksudnya kalau di dalam satu rumah itu ada 5 orang, seorang akan mendapat diabetes. Dan daripada nilai ini, hampir 3.9 juta rakyat yang berumur 18 tahun ke atas mungkin mengalami diabetes yang tidak didiagnoskan, maksudnya undiagnosed diabetes.
So prevalence penyakit tak berjangkit juga saya tekankan di sini, di mana 1 daripada 2 rakyat dewasa di Malaysia dikategorikan sebagai mempunyai berat badan yang berlebihan ataupun obes, dan 1 daripada 2 daripada rakyat Malaysia adalah dalam kategori obesity di bahagian abdomen atau perut ya. So itu adalah perkara yang tidak begitu perkara yang tidak sepatutnya dibanggakan oleh rakyat Malaysia, di mana hampir 50.1% kita adalah orang yang mempunyai berat badan yang berlebihan, obes, dan tidak hanya kepada keseluruhan badan, dan ada juga yang mempunyai obesiti di bahagian abdomen. Dan melalui kajian, obesiti di bahagian abdomen atau obesiti di bahagian lain mempunyai risiko yang sangat tinggi untuk mendapat penyakit jantung. Okay. Hampir 25.1% rakyat Malaysia dewasa tidak aktif atau tidak pernah bersenam. So itu hampir 1/4 daripada rakyat kita yang tidak aktif, boleh rata-rata yang tidak pernah bersenam langsung. Dan mengikut kajian WHO, dia mengatakan bahawa setiap rakyat Malaysia perlu bersenam 150 jam seminggu, iaitu sekiranya sehari kita menghabiskan masa 30 minit untuk bersenam, so 5 hari dalam seminggu kita perlu bersenam dan 2 hari untuk rehat. 94.9% rakyat Malaysia tidak mengambil serat yang mencukupi, fibers yang tidak cukup. Dan apakah dia saranan daripada Malaysia untuk diet Malaysia adalah kita perlu mengambil 5 hidangan serat setiap hari, dan itu adalah minimum, dan hampir 95% rakyat Malaysia tidak mengambil serat yang mencukupi. Jadi itu adalah salah satu daripada risiko untuk mendapat penyakit tak berjangkit, dan salah satunya adalah kanser. Saya kongsikan sedikit fakta mengenai kanser. Kanser di kalangan wanita yang paling kerap di Malaysia adalah payudara 32.1%, diikuti oleh kanser usus, dan terakhir sekali kanser pangkal rahim. Dan untuk lelaki, kanser yang paling kerap berlaku adalah kanser usus, diikuti oleh kanser paru-paru, dan akhir sekali kanser nasofaring. So disebabkan perkara ini, secara puratanya kanser usus berada di kedua-dua gender ya, kedua-dua jantina, so lelaki dan perempuan. So adalah sesuatu yang sangat membimbangkan kerana ia meningkat dan tidak seharusnya berlaku. Okay. So saya kongsikan sedikit tentang kanser usus. Apa itu kanser usus? Ia adalah kanser yang berasal daripada usus itu, dan kebanyakannya adalah di usus besar. Boleh berlaku di usus kecil tetapi tidak kerap. So apa yang perlu kita lakukan adalah kita harus mengurangkan pengambilan red meat ataupun daging merah, dan lebih kepada fibers. Dan apa yang perlu kita lakukan, pemeriksaan awal. So, mesti ada pemeriksaan awal kanser kolon, dan ia boleh dicegah sekiranya kita dapat mengesan kanser ini pada peringkat awal. So pemeriksaan awal kanser kolon boleh dilakukan di hospital di mana ada pemeriksaan untuk mengesan darah di dalam najis secara occult, so maksudnya yang tidak nampak dengan mata kasar. Okay. So kanser usus juga so kanser usus saya kongsikan. Boleh klik kat situ tak? Dekat gambar video. Dekat YouTube video. So kanser usus so the play kat situ. Okay. So saya kongsikan tak boleh. So kanser usus ini sebenarnya dia berada di dalam organ dalam, tak apa. Saya rasa organ dalaman boleh play. So dia adalah kanser yang berada di dalam usus seperti yang kita lihat daripada merah tu. So dia dalam dipanggil sebagai lining di dalam lapisan di dalam usus itu. So bila dia di dalam tu, dia mengambil masa yang bertahun-tahun untuk dia menyebabkan sumbatan dalam usus. So sekiranya kita dapat detect early, so kita boleh buang atau di peringkat yang dipanggil sebagai polip ya.
polip adalah ketumbuhan yang paling awal untuk kanser usus, dan sekiranya ia boleh dikesan pada peringkat awal, ia boleh dibuang dan ia dapat mencegah kanser usus daripada merebak. Okey, so ini saya kongsikan model jangkaan insiden kanser untuk 2020. Sebenarnya di negara-negara di seluruh negara 18.9 juta rakyat di dunia ini mengalami kanser. So hampir setiap tahun kita lihat hampir 5 juta ataupun 5 juta daripada 2020 dijangkakan sehingga 2040 peningkatan insiden kanser akan meningkat. So apa yang perlu kita lakukan adalah kita perlu mengesan kanser-kanser ini lebih awal. So apa yang sebenarnya yang anda mahu untuk diri anda dan keluarga anda? Tubuh badan yang sihat ataupun we have to be healthy, keuangan yang stabil, wealthy, dan juga tahap spiritual yang sangat tinggi. So kita harus mempunyai ketiga-tiga ini untuk rakyat Malaysia. So ini adalah risiko sekiranya anda mengalami penyakit tak berjangkit. Satu adalah berat badan yang berlebihan. So kita harus tahu apakah dia body mass index kita. So bagaimana kiraannya, ambil berat di dalam kilogram dan bahagikan kepada tinggi, tapi tinggi itu square. So height itu di dalam meter square kan. So weight bahagi dengan height in square, meter square, dan boleh dapat bacaan BMI. Sekiranya anda terletak lebih daripada 25, anda adalah dalam kategori berat badan berlebihan. So sebagai orang Asia, ia adalah salah satu risiko. So jika sekiranya di negara-negara maju mereka tidak mengambil etnik ini sebagai risiko, tetapi unfortunately untuk Asia kita adalah etnik yang sangat berisiko tinggi untuk dapat penyakit tak berjangkit. Sekiranya ahli keluarga, sama ada ahli keluarga terdekat dalam 2 generasi, sama ada ibu, ayah, adik-beradik dan juga nenek, grandfather, all this sejarah keluarga kencing manis, penyakit jantung, kolesterol tinggi dan sebagainya, itu adalah faktor risiko yang tidak boleh kita ubah. So kita harus tahu perkara ini, dan ini setiap individu mempunyai risiko yang berbeza. Bagaimana faktor risiko yang boleh diubah? Boleh diubah itu maksudnya anda boleh meninggalkan aktiviti yang tidak bagus ini, tabiat yang tidak bagus, seperti merokok. Merokok kita boleh berhenti. Pemilihan diet yang tidak sihat, so anda harus makan dengan sihat. So pemilihan diet sebenarnya you are what you eat, maksudnya anda adalah apa yang anda makan. So sekiranya anda ingin kurus dan kelihatan menarik, anda harus memilih makanan yang lebih sihat. Senaman jika anda tahu anda tidak bersenam, so anda harus memilih untuk cara hidup yang sihat. Seperti mana yang saya sarankan tadi, 150 minit selama seminggu anda harus menghabiskan masa untuk bersenam. Ia bukan satu option, ia adalah perkara wajib. Pengambilan alkohol, sekiranya anda adalah seorang yang suka minum alkohol, anda harus tinggalkan tabiat buruk ini. So faktor risiko yang boleh ubah maksudnya boleh cegah, dan faktor risiko yang tidak boleh ubah sekiranya anda itu dilahirkan Asia dan sejarah keluarga, tetapi BMI atau berat badan yang berlebihan daripada kecil sehingga besar, anda boleh mencegah sekiranya anda benar-benar yakin dengan apa cara hidup yang anda pilih. So fakta yang seterusnya, suatu perkara yang tidak boleh dibanggakan kerana hampir 3 dekad kita adalah negara yang tergemuk di Asia. Ini adalah saya kongsikan 44.2% prevalent kadar berat badan yang berlebihan di Asia Tenggara. Malaysia diikuti oleh Thailand dan Singapura. So kita adalah negara yang gemuk, yang penuh dengan orang gemuk. So, okey. Umur yang disyorkan untuk saringan kesihatan, sekiranya sekiranya tiada risiko, maknanya orang itu sihat, keluarga tidak ada penyakit dan sebagainya. Dalam keadaan sekarang amatlah sukar untuk mendapat orang yang benar-benar sihat dan tiada keluarga yang mempunyai risiko. So usia lebih daripada 30 tahun harus menjalani saringan kesihatan. Umur kurang daripada 30 tahun sekiranya ada faktor risiko yang saya nyatakan sebentar tadi. So
adakah rakyat Malaysia sedar tentang faktor risiko dan praktis yang baik ini? So kajian telah baru-baru ini telah melihat kepada ilmu pengetahuan di kalangan rakyat di bandar dan luar bandar, dan mereka mengatakan bahawa sebenarnya golongan di bandar mempunyai ilmu pengetahuan yang bagus. Maksudnya mereka tahu apa yang mereka patut tinggalkan, makanan yang tidak baik, bersenam itu penting, tetapi amalan, praktisnya tidak memuaskan. So praktis dan sikap hanya 53.1% saja rakyat Malaysia yang tahu bahawa kita perlu bersenam, kita perlu makan yang baik. Tapi lebih daripada hampir 50% pula tahu tetapi tidak praktiskan. Mengenai bagaimana populasi di luar bandar, mereka mempunyai kurang pengetahuan, sedikit kurang, lower, sedikit je knowledge yang dari segi knowledge, tetapi mereka tidak juga mempraktikkan, tapi mempunyai sikap yang baik. Sikap yang baik itu maksudnya bagaimana dia, so knowledge, attitude dan practice. So attitude tu bagus, so cuma mereka tidak praktiskan juga. So rakyat Malaysia sebenarnya bukan tak tahu, tetapi harus lebih proaktif dari segi menjaga kesihatan. So waktu kita kena share. Ya, itu sebabnya kita kongsikan hari ini fakta-fakta ini. So apakah langkah-langkah yang diambil oleh kerajaan? Berbagai-bagai sebenarnya. Kalau tuan-tuan dan puan-puan buka tentang National Strategic Plan, dari segi apa sahaja pun mereka telah menaikkan teks untuk minuman yang bergula. Mereka juga telah menaikkan kadar minuman yang bergas dan sebagainya. Tetapi adakah kita sedar perkara-perkara ini harus dielakkan? Tidak sebenarnya. So ini adalah model jangkaan penyakit tak berjangkit. Pada tahun 2030, sekiranya rakyat Malaysia masih tidak sedar dan masih mempraktiskan apa yang saya tekankan tadi, penyakit tak berjangkit akan meningkat. So, pengambilan gula, lemak dan garam akan mengalami tinggi kerana ini adalah berkadar terus dengan sosio-ekonomi yang tinggi. So, maknanya semakin kita mempunyai pendapatan yang tinggi, kita lebih cenderung untuk mengambil gula yang tinggi, cara hidup yang tidak aktif, cara hidup yang pantas. We are actually negara yang kelima mempunyai fast-paced country, which means that cara hidup kita memang selalu nak pantas. Dah kita hampir seperti Jepun, Hong Kong dan sebagainya. Mereka adalah negara-negara yang memang hidup pantas. Tekanan hidup yang tinggi, yang itu kita tak boleh elak. So inilah masa untuk kita melabur ke atas pencegahan dan kawalan penyakit tak berjangkit. So itu adalah perkara yang saya ingin terangkan. So ini adalah satu kelihatan apa yang saya rasa harus kita lihat. Malaysia is the fattest country in Asia. So why aren't we spending on our health? Kenapa? Kita harus tanya kepada diri kita, kenapa kita tidak mempunyai kesedaran tentang kesihatan dan seterusnya. So apa yang perlu dilakukan adalah saringan. So saringan adalah untuk prevention, untuk pencegahan. Mengikut salah satu daripada kertas jurnal, 127,957 populasi telah disaring pada tahun 2014 hingga 2018 untuk kanser usus. Daripada sini hampir 10% adalah positif darah dalam najis. Yang saya kata tadi tidak nampak dengan mata kasar tapi telah dirujuk kepada pakar gastroenterologi untuk menjalani kolonoskopi. Daripada sini kita dapat mengesan kanser usus secara awal. So ia harus diteruskan, tetapi untuk rakyat Malaysia sedar, mereka harus ke hadapan dan menjalani saringan kesihatan. So sekiranya anda mempunyai sejarah ahli keluarga yang mempunyai polip atau kanser usus, sekiranya anda seorang yang suka makan daging merah ataupun red meat ataupun daging proses, atau mempunyai penyakit radang usus atau inflammatory bowel disease, sejarah ahli keluarga yang mempunyai kanser seperti kanser payudara, kanser rahim dan kanser ovari, anda adalah orang yang mempunyai risiko yang tinggi untuk mendapat kanser usus. So harus ke hadapan untuk mendapatkan rawatan ataupun konsultasi daripada pakar. Okay? So saringan awal boleh mencegah penyakit. Itu adalah perkara yang tidak boleh kita nafikan. So anda
kena tahu sendiri, adakah anda ni tergolong kepada berat badan yang berlebihan ataupun BMI yang tinggi, umur anda sekarang ini lebih daripada 30 tahun untuk yang berisiko, gaya hidup anda tidak sihat, sejarah keluarga yang tinggi dalam pelbagai penyakit jangkit, anda suka yang merokok atau minum alkohol, dan pemakanan yang tidak sihat dan kurang mengambil serat. So itu adalah faktor-faktor yang anda lihat sendiri dan anda boleh skor diri sendiri. So kalau saya tidak boleh katakan setiap orang, tapi anda sendiri kena tahu diri sendiri dan anda boleh datang awal untuk mendapatkan saringan. So itu sahaja saya rasa. Terima kasih. So saya invite question di dalam apa tu? So, dalam dia tak panggil chatting, dalam komen ya, ruangan komen, dan saya akan cuba untuk menjawab sekiranya saya boleh menjawab. So salah satunya Okey Prof, tak apa, saya ada soalan Prof. Okay. By the way, saya perkenalkan diri, saya Rezki daripada bahagian pemasaran, bahagian pembangunan perniagaan UKM Specialist Center. So Prof, ada soalan, ini berdasarkan penerangan Prof tadi, so saya rasa ada soalan. Kebiasaannya kita akan ataupun orang ramai akan bertemu dengan doktor apabila ada sakit, betul tak? So dan bila kita sakit tu, kebiasaannya bila kita buat pemeriksaan, so kita dapat trigger lah apa masalah kita secara spesifik. So sebelum kita sakit tu, maksudnya kita tak ada terfikir pun yang kita akan terkena sakit itu dan ini. So then adakah cara yang mana kita boleh tahu status kesihatan kita ni secara menyeluruh? Macam Prof tekan tadi, ada masalah kanser usus, ada yang lain pula ada masalah breast cancer ataupun ada masalah-masalah lain. So adakah cara macam mana kita nak tahu status kesihatan kita secara menyeluruh? Secara menyeluruh, yang saya katakan tadi, kita harus ada saringan kesihatan. Saringan kesihatan ini dapat mengesan penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi yang paling kerap berlaku di Malaysia. Kita tak sebenarnya banyak test, sebenarnya ujian yang boleh kita buat, tetapi kita harus lebih praktikal. Maknanya kita harus lebih spesifik kepada apa yang paling kerap berlaku di rakyat Malaysia. Sebab kita sebenarnya penyakit genetik di Malaysia ini, contoh ya, macam kanser usus, kurang daripada 5% kanser usus adalah penyakit genetik. So maksudnya, lebih kepada sporadik. Sporadik ini adalah penyakit kanser usus yang berlaku secara tiba-tiba. Maksudnya tak perlu ada sejarah keluarga kanser usus, tetapi anda boleh mendapat kanser usus juga, kerana sebab saya katakan tadi, pemakanan kita tidak sihat, kita memilih untuk cara hidup yang tidak aktif dan sebagainya. So saya rasa perlu kehadapan dan perlu berbincang dengan pakar kita untuk apa test, apa ujian saringan yang sepatutnya mereka ambil. So itu sebenarnya sebagai cara untuk kita mengesan penyakit yang saya sebutkan tadi. So hampir kurang daripada 30 umur yang kurang daripada 30, saya rasa daripada 20 hingga 30, saya rasa tidak pernah rakyat Malaysia terfikir untuk pergi saringan, betul? Tetapi mengikut kajian 20 hingga 30 tahun, hampir 5% daripada rakyat kita mempunyai penyakit kencing manis yang tidak didiagnos. Maksudnya undiagnosed diabetes. Dia ada kencing manis tetapi tak ada simptom, tetapi dia sebenarnya hidup dengan kencing manis pada usia begitu. So jadi ini adalah fakta. Fakta. Bukan ni fakta. Kalau kita biasa dengar, selalunya yang kita selalu dengar masalah kencing manis, tekanan darah tinggi ni pada mereka yang lebih usia. Itu dulu. So ini adalah fakta yang terkini. So saya itulah yang tadi dalam slide saya nyatakan usia yang patutnya saringan sekiranya anda tidak mempunyai risiko lebih daripada 30. Dulu kita tak pernah dengar 30, sebab saya rasa rata-rata syarikat ataupun badan-badan korporat tidak mengambil usia 30 itu sebagai risiko tinggi. Tapi sebagai orang Asia, etnis Asia, sama ada Cina, Melayu ataupun India, ini adalah risiko sebenarnya untuk mendapat penyakit tak berjangkit. Ia tidak berlaku di negara-negara maju.
tidak berlaku lagi dah. So penyakit tak berjangkit ini adalah lebih kepada negara berpendapatan rendah dan juga sederhana seperti Malaysia. Sebab ya, kita memilih untuk cara hidup begini. Ada soalan. Soalan dia adalah, Prof, bagaimana nak tahu najis kita berdarah? Perlu memeriksa najis setiap kali buang najis. Okey, yang saya nak masukkan tadi, najis yang ada darah itu, sebenarnya kalau kita tengok najis itu, kita tak nampak pun darah tu, tak ada perubahan pun warna. Yang kita perlu buat adalah kita panggil fecal occult blood. Occult blood ni darah yang tak nampak dengan mata kasar, tetapi bila kita buat ujian itu kita boleh mengesan darah di dalam najis secara spesifik. So dia lebih kepada, dipanggil occult tu tersembunyi. So darah yang tersembunyi di dalam najis. So lagi, adakah lagi? Okay, so saya tertarik dengan fakta yang atau pernyataan Prof tentang Asia, orang Asia lebih berisiko untuk mendapat masalah keturunan. Persoalannya adalah kenapa begitu, Prof? Adakah sebab atau faktor yang tertentu? Okey, saya sebenarnya dah ada membaca tentang perbezaan penyakit tak berjangkit ni di negara maju dan negara membangun seperti Malaysia ya. So negara maju ni telah mula dipanggil they tackle penyakit ni, dia menangani masalah penyakit tak berjangkit ni daripada tahun 1960-an lagi, dan mereka telah bila 1960-an, jadi dia setiap rakyat di negara maju telah tahu apakah perkara yang patut mereka buat. Contohnya di negara Jepun, negara United Kingdom, Amerika, mereka tahu setiap pagi mereka harus bersenam, mereka tahu mereka tidak perlu ambil deep fried food contohnya kan. Walaupun mereka ada fast food dan sebagainya, dan mereka juga ada masalah kegemukan, tetapi bukanlah penyebab kematian utama di negara mereka. So penyakit tak berjangkit ni dia lebih kepada negara-negara yang berpendapatan rendah dan juga negara berpendapatan sederhana seperti Malaysia. So itulah yang kita harus tengoklah kenapa sikap yang saya kata tadi kan, knowledge itu ada tetapi sikap dan praktis Malaysia masih kurang. So kita tahu tapi kita tak buat. Lebih ke begitulah. Okey, baik Prof. Kita ada soalan. Okey, so soalan ini, terima kasih pada penghantar soalan Prof, mungkin nak raikan soalan. So berapa kali harus kita membuat house cleaning secara idealnya, dan adakah umur juga diambil kira? Saya kata umur, sebenarnya yang saya katakan tadi, sekiranya anda adalah berisiko tinggi maksudnya ibu bapa dah ada darah tinggi, kencing manis dan sebagainya, dan adik-beradik pun dah mula ada sakit, sebenarnya kurang daripada 30 dah harus pergi. Dan anda sendiri tahu anda adalah seorang yang macam mana anda, sebab kalau pesakit yang benar-benar jaga, dia akan cakap, doktor, saya exercise seminggu 4 kali, saya berjalan, so macam saya kata tadi, you have to know your own risk. So kalau anda adalah seorang yang tidak berisiko tinggi, maknanya berat badan bagus, tahu pemakanan bagaimana dan sebagainya, anda boleh datang umur lebih daripada 30 tahun. Tapi sekiranya anda adalah seorang yang memang tak sihat dan sebagainya, anda kena datang kurang daripada 30 tahun. In fact. Dan berapa kerap? Yes, kita tengok kepada test yang pertama, tengok bagaimana, apakah hasilnya. Sekiranya semuanya sihat, saya showkan sekali setahun. Tapi sekiranya anda mempunyai sedikit borderline, contohnya borderline hypertension ataupun kolesterol yang tinggi ataupun borderline diabetes dan sebagainya, anda harus datang setiap 6 bulan. Kita ada soalan-soalan yang seterusnya, Prof. Kita kongsikan di sini ya. Soalan daripada Nolina Musa. Prof, saya pernah buat saringan kanser dan sampel najis diambil, resultnya negatif. Tapi saya sering ada simptom susah nak buang air besar dan sembelit, dan kadang-kadang cirit. Adakah itu simptom? Simptom kanser usus ini dia sebenarnya lebih kepada sembelit, perubahan daripada tabiat
yalah selalunya kita buang air, kita contoh sekali sehari dan kemudian ni kita sembelih seminggu sekali dan sebagainya, kita perlu buat saringan. Okey, katalah negatif ya, macam Cik Nurlina kata negatif. So apa yang perlu Cik Nurlina buat adalah sekiranya tidak ada sejarah keluarga, sebab dia macam ni, untuk kanser usus risiko lelaki merokok, berat badan yang berlebihan, sejarah keluarga yang mempunyai kanser, itu adalah dia ada scoring untuk dia. Setiapnya ada skor. Kalau anda adalah lelaki 1, kalau anda ada sejarah keluarga 1 dan anda merokok 1 dan itu, so dia ada scoring. Sekiranya anda lebih daripada certain score, anda adalah tergolong kepada high risk atau moderate risk, anda perlu datang untuk saringan. So kalau tak tahu scoring ini, perlu rujuk kepada pakar usus atau pakar gastroenterology. Dia akan terangkan dengan lebih detail. Okay, so simptom buang air besar sebenarnya banyak sebab lain, bukan sahaja kanser. Sebab Cik Nurlina kena tahu umur kanser usus di Malaysia ni paling kerap lebih daripada 50 tahun sebenarnya. Tapi ada je, masih ada kes yang dipanggil early onset, young colorectal, maknanya kanser usus yang berlaku pada usia yang muda, dan itu kita pernah terjadi dan semakin meningkat. So kalau rasa was-was, perlu datang untuk tanya lebih detail. Okey, selingan sedikit, kita mohon pada para penonton, FB Live kita pada hari ini, kami ucapkan terima kasih banyak-banyak dan kami mohon untuk anda berkongsi FB Live yang kami adakan hari ini, sebabnya daripada video ini doktor telah banyak berkongsi tentang fakta-fakta tentang kesihatan, tentang penjagaan kesihatan, apa faktor, apa punca, dan juga banyak soalan-soalan yang kita terima di sini yang agak menarik, dan doktor akan, insya-Allah doktor akan menjawab satu persatu selagi masa masih mengizinkan. So saya mohon untuk anda share dan klik like sebagai tanda sokongan kepada FB Live kami hari ini. So doktor, mungkin kita nak raikan soalan yang seterusnya. Cik Nana Mira mengatakan, maaf kalau dari tajuk, boleh terangkan tak punca penyakit kencing kotor? So kencing kotor selalunya dikaitkan dengan jangkitan kuman di dalam saluran kencing. So saluran kencing kita dia ada di bahagian atas dan di bahagian bawah. So selalunya kalau untuk wanita, kencing kotor ni disebabkan oleh kita lebih kerap mendapat kencing kotor kerana salur kencing wanita pendek berbanding dengan lelaki. So apa yang perlu dibuat adalah kita harus minum air banyak. So pengambilan air lebih daripada 1.5 liter sehari itu perlu. So kita perlu kita panggil wash. So kita selalu bila kita minum banyak, air kencing kita akan menjadi lebih jernih dan bersih. So itu perlu penting. So kencing kotor kita harus menjaga penjagaan kebersihan. So maksudnya kalau wanita maaf saya katakan kena ada pakaikan lapik di bahagian seluar dalam dan sebagainya. So kena harus tukar sekiranya perlu seluar dalam dan sebagainya. So kena penyakit kencing kotor ni memang kerap berlaku untuk wanita. So kita memang terdedah kepada penyakit kencing kotor ni. So minum air banyak, jaga kebersihan, dan itu sajalah saya rasa untuk wanita saya kata. Okay, Prof. Saya ada soalan juga sini. Okay. Tadi Prof ada bercerita tentang pentingnya senaman, penjagaan kesihatan, penjagaan pemakanan, betul. So untuk kekal sihat, pada pendapat Prof, mana titik keseimbangan antara senaman dan juga penjagaan pemakanan? Sebab zaman sekarang kita perasan ada mereka yang mengamalkan apa dipanggil puasa yang intermittent fasting. Intermittent fasting. So ada juga yang bersenaman terlampau kerap mungkin. So mana titik keseimbangan dia antara dua ni, Prof? Okay.
Okey, saya faham sebab rakyat Malaysia dia ada golongan yang sangat fanatik about jaga makan yang diet yang sangat strict ya. So berbagai-bagai, sebutlah apa Atkins diet, ketone diet, intermittent fasting, all sorts of thing ya, di dalam journal, di dalam Google, anything you name it lah. Dan produk-produk kesihatan, produk-produk yang kata untuk kuruskan badan sebagainya. Okey. Saya apa yang penting sebenarnya? Yang penting saya masih tekankan adalah dia mesti menjadi cara hidup kita. Maksudnya sekiranya anda ingin kurus ya, sekarang ni ada dah hujung tahun, dia ada azam 2020 kita nak kurus ya untuk 2021. Okey. Sekiranya saya nak kurus 10 kilo. Saya rasa bagus ada, tetapi adakah itu akan kekal? Itu yang penting. Yang penting exercise, pada pemakanan dan apa saja cara hidup kita harus sederhana. Maksudnya exercise perlu, tetapi taklah perlu sampai 5 jam sehari. Kita tak akan ada sustain tu yang kekal tu untuk 5 jam sehari. Pemakanan, kalau rasa hanya nak ambil high protein diet, tak nak langsung karbohidrat, berapa lama yang kita boleh begitu? Sebab apa yang kita kena faham adalah kita manusia biasa yang kita terdedah kepada kawan ramai, ahli keluarga yang hidup seperti biasa. Maksud saya, ya kita kena ada pergi juga keraian, majlis kenduri dan sebagainya. Tetapi kita harus sederhana. So kalau kita perlu pergi ke tempat tu, makanan sihat tu kurang ada pilihan, pilih makanan yang tak sihat tu tapi dalam kuantiti yang sangat sedikit. Untuk kata orang, jangan sampai tak makan langsung. Boleh, tetapi bila dia kena macam ni, kalau awak makan banyak, harus kena burn balik. So maknanya kena kalau rasa nak makan banyak, exercise banyak. Tapi kalau exercise banyak sampai tak makan, itu memudaratkan. Sudah tentu memudaratkan. So tak perlulah saya rasa yang berlebihan dari segi apa pun saja. So saya nak sentuh pasal intermittent fasting ya. Saya rasa ramai macam-macam style lah. Tak makan daripada pukul 6, esok pagi makan lebih 12 jam, ada yang Isnin Khamis. Apa sahaja cara awak buat boleh. Tetapi pada sesuatu masa badan akan adjust ya, dia akan sesuaikan diri dengan tak makan pagi tu. So bila kita begitu, lama-lama kesan kekurangan berat badan tu dia jadi tak berapa berkesan. Tu sebabnya saya kata dia harus keseimbangan. Kalau nak buat sesuatu tu harus sederhana je. Maknanya exercise kena konsisten. Itu yang penting. Tak perlulah berlebihan sampai 5 jam sehari. Saya rasa 30 minit sehari tu dah cukup bagus kalau rakyat Malaysia dapat buat. Memang saya mengambil langkah begitulah. Harus begitu, pemakanan seimbang dan sebagainya. Susah saya nak cakap ini akan jadi, ini akan sebab saya pun mengalami masalah yang macam berat badan kadang-kadang naik sikit. So saya harus tahu apa tidur berlebihan pun tak bagus kan. So bila macam tu kita harus seimbang, everything kena seimbang. Okay, satu penerangan yang agak komprehensif daripada Prof dekat situ. So itulah anda harus mengikuti FB Live kami ini, anda harus berkongsi FB Live kami ini kerana setiap kongsian yang Prof bagi pada hari ini sebenarnya amat berguna pada semua masyarakat kita ya. So saya alu-alukan untuk anda berkongsi dan jika ada soalan-soalan anda boleh ajukan terus ke sini sementara masa masih ada. So saya rasa ada soalan yang seterusnya daripada ni, soalan-soalan yang agak menarik juga. Okay. So klik kepada Encik Rahman Jamat ya. So soalan dia, kalau kerap buang air kecil di waktu malam, apakah sebabnya doktor? Okay. Dia macam ni, dia kena tahu umur. First, kalau umur dah berusia dan risiko yang saya katakan tadi, mungkin keluarga ada kerja manis dan sebagainya, selalunya bila terpaksa bangun malam, secara fiziologinya, sebab saya mengajar fiziologi, secara fiziologinya kita kalau kita tidur tu, kita tak harusnya bangun malam sebab badan kita rehat dan sepatutnya semua sistem tu dia rehat. So kalau kita terpaksa bangun pukul 3-4 pagi untuk buang air besar, buang air kecil, maksudnya apa? Maksudnya gula dalam badan kita mungkin tinggi
dan menyebabkan dia tarik air tu lebih banyak dan kemudian kita kerap kencing, dan itu dipanggil nocturia. Nocturia tu kencing waktu malam. So itu yang mengganggu bila tidur kita terganggu. Bila tidur dia terganggu, siang pun kita tidur. So jadi tidur berlebihan, berat badan pun meningkat. So kalau rasa kencing malam tu, saya rasa kalau umur dah lebih daripada 40 atau 30 tahun, punya risiko tinggi berat badan yang berlebihan, harus periksa sama ada encik ada mengalami kencing manis, diabetes ya. So kena periksa tentang glukos, gula di dalam darah, dan seharusnya puasa kemudian datang untuk periksa. Okay? Okey, untuk Cik Rahmat Jaman tadi. Okey, Rahman Jaman. Harapnya penerangan doktor dapat menjawab persoalan anda. So, jarang-jarang macam ini kita dapat menjawab persoalan penyakit secara langsung begini. So, kebiasaannya kita kena bertemu doktor di klinik ya. Baik, kita ke soalan yang seterusnya ini daripada saudari Yuri. Okay. Mimi kan? Mimi Yuri. Okay. Prof nak tanya, betul ke kalau kita konsum suplemen macam multivitamin itu ada kat bawah? Okay. Kalau sepatutnya Cik Mimi, selalunya kalau tanya kepada doktor sebenarnya dia lebih syorkan kepada bukan suplemen tau, dia lebih kepada natural. So maknanya kalau nak vitamin dalam sayur-sayuran, ambil bahan tu terus daripada sayur-sayuran. Contoh nak vitamin C dalam carrot, ambil carrot rather than ambil vitamin C tablet. Itu sebenarnya. Itu adalah perkara yang paling ideal sepatutnya. Tetapi kalau rasa Cik Mimi rasa macam tak cukup lah saya ambil sehari, memang masyarakat Malaysia national recommendation untuk fiber intake ni memang rendah. Kita memang kurang ambil sayur, tak tahu kenapa kita memang kurang ambil sayur dan buah-buahan, fibers lah as a general. So kalau rasa tak cukup, okey, tapi saya syorkan sebagai doktor perubatan, saya memang mensyorkan ambil semua sumber-sumber vitamin, vitamin A, C ke dan sebagainya tu daripada sumber asli, dia panggil, daripada buah-buahan dan sayur-sayuran. Kalau vitamin D daripada cahaya matahari contohnya, begitulah. So saya lebih kepada itulah. Okey, so amat bertepatan sekali dengan tajuk kita hari ini, ambil tahu status kesihatan anda. Makanya soalan-soalan yang kita terima hari ini adalah berkenaan dengan tentang concern anda, tentang keprihatinan anda pada kesihatan, status kesihatan anda sendiri. Okey, terima kasih Puan Mimi Yuri atas soalan yang diberikan. Harapnya jawapan daripada Prof tadi menjawab persoalan anda. Okey, saya merasakan mungkin berkenaan multivitamin semua ni, jika kita bertemu dengan doktor untuk membuat saringan, so kemungkinan kita akan lebih tahu multivitamin yang bagaimana yang kita perlukan. Betul tak Prof? Okey, ya. Tapi yang kita selalu periksa yang kita selalu dalam saringan kesihatan tu, dia lebih kepada fungsi buah pinggang, kolesterol, gula dan sebagainya tak. Jadi kalau saya kata kita tak buatlah sampai level of vitamin B contohnya dalam tubuh, kita tak buat begitu. Hanya kalau ada simptom yang mempunyai kekurangan vitamin B contohnya, which is kita dah tak ada sangat lah dekat Malaysia ni, baru perlu kita tengok level of vitamin sama contohnya. Tapi rata-rata saya kata masyarakat Malaysia, cuba kita tanya setiap orang, bila kali terakhir ambil contohlah kan sayur-sayuran ke buah-buahan yang sampai 5 hidangan sehari. 5 hidangan tu one serve tu, satu bowl tu tau. So banyak. So ada ke orang ambil 5 bowl sayur-sayuran dan buah-buahan sehari? Saya rasa tak ada kot. Saya rasa orang yang akan ambil begitulah recommendationnya. Tetapi kalau betul memang ambil, saya rasa memang patut. Kita seharusnya ke arah itu, ke arah negara-negara yang maju. Mereka sangat menekankan tentang pengambilan sayur-sayuran dan buah-buahan di dalam setiap meal dia. So kita lebih nasi daripada lauk. Betul? So kita tak nampak benda yang penting tu, which is the fibers tu, ke dalam lebih daripada karbohidrat kita tu.
saya rasa satu saya rasa kan yang multivitamin atau tak sebagainya ni, people risau kerana dia takut pengambilan tak cukup kan, itu yang penyebabnya. Tapi sebenarnya tu saya kata, kalau rasa kalsium tu tak cukup, ambil susu. Macam itulah maksud saya. Kalau sebab kita kata nanti tulang reput, ambil susu rather than ambil kalsium tablet, contohnya begitulah. Saya ibaratkan tadi kan, sumber asli adalah yang terbaik kerana badan kita akan proses dalam bentuk yang lebih asli berbanding dengan jadinya kalau ada nak tahu kalsium ke ataupun apa itu boleh yang badan anda seperlunya sebenarnya, so anda perlukan saringan. Betul. Dan baru anda tahu status kesihatan anda tersebut. Jadi anda boleh ambil saringan kesihatan lah, okay? So banyak lagi soalan-soalan yang kita terima ya Prof. Dah menghampiri pukul 4 ada 5 minit lagi. Kita cuba meraihkan soalan. Cuba. Kita ambil soalan Nana Mira ni, boleh? Boleh. Kita klik Cik Nana Mira tentang gout. Okey, ini yes. Nana, memang melalui saringan kesihatan kita boleh jelaskan sama ada anda mengalami penyakit gout atau tidak, kerana kita boleh periksa aras uric acid. Okey, uric acid tu memang ada, dan saya kongsikanlah pengalaman saya sebagai doktor di pusat pakar UKM ni. Uric acid ni kadang-kadang tak ada simptom pun, tengok tinggi daripada normal, dan bila saya kata ini ada mempunyai risiko untuk mendapat penyakit gout, patutlah dia kata, Prof kadang-kadang sakit-sakit sendi. Saya kata itu memang bila kita tengok uric acid tinggi, selalunya lah dia berkadar terus dengan kolesterol, sebab pemakanan yang tinggi uric acid tu tinggi kolesterol, so dia memang berkadar terus lah. Bila kita tengok kolesterol dia pun dah borderline, umur masih muda, lepas tu kita tengok tekanan darah pun borderline. So perkara-perkara begini memang susah saya nak cakap rata semua orang begitu, tak. Setiap orang kadang-kadang uric acid je saja tinggi, kolesterol normal, glucose normal, ECG normal, semua normal, tapi hanya uric acid. So kadang-kadang kita, ada orang yang memang semua tinggi, ada yang satu je, yang lain normal. So setiap orang sebenarnya sangat unik sebenarnya. So itu yang pentingnya saringan kesihatan ni, sebab kita nak tahu baseline kita, adakah kita ni tergolong kepada orang yang berisiko tinggi ke atau tak ke. Sebab kalau kita berisiko tinggi dan kita dapat detect awal, kita sebenarnya boleh mencegah daripada mendapat penyakit tak berjangkit. Bayangkan kalau anda saring pada umur 30 dan anda telah tahu risiko anda dan anda telah cuba untuk mencegah penyakit tu, anda akan sihat. Sekarang ni Malaysia dah ke arah negara maju ni, usia kita semakin panjang, so kita nampak orang tua lebih lama hidup. So maksudnya kita dah ke arah negara maju sebab health system kita bagus, cara kita punya socio-ekonomik bagus dan sebagainya. So kita lebih sihat. Maknanya orang umur 70, 80 dah ramai ada dekat Malaysia. So bayangkan anda umur 30 hingga umur katakanlah 70, 40 tahun anda harus menjaga diri anda. So justify kan. Maksud saya sangatlah saya sarankan 40 tahun anda harus bersedia untuk tubuh badan yang sangat sihat. So kita tak naklah macam baru 50 baru nak pergi test tu, by the time tu dah kolesterol dah tinggi sangat, tak makan ubat, kencing manis dan sebagainya. So masa tu nak exercise pun susah sebab sakit lutut dan sebagainya. So kan, sebab bila dah umur 50, pemakanan tu paling susah nak ubah sebab kita dah sebati dengan cara hidup dan cara pemilihan pemakanan yang tidak sihat tu. Okey, baik. Untuk sedikit pesanan lah, ataupun perkongsian bagi Puan Amira, memang dalam package saringan kesihatan yang disediakan, kebiasaannya memang dah termasuk dengan test untuk goutnya. Selain itu adalah tes-tes yang lain seperti thyroid apa semua, dan berita baik sedikit untuk anda dan anda semua yang mendengar hari ini, sebenarnya UKMSC juga ada menawarkan package kesihatan dengan diskaun sepanjang tahun 2020 ini.
So anda boleh datang ke UKMSC ataupun call berhubung dengan khidmat pelanggan kami untuk mengetahui lebih lanjut tentang package-package kesihatan yang disediakan di UKM Specialist Center. Baik Prof, saya rasa kalau kita panjangkan sedikit perbincangan kita pada hari ini, sebab tadi pun kita bermula pada 3-5 minit. Kita panjangkan sikit sebab ada beberapa soalan kat sini. Okay, kita raikan Cik Aiman Hanafi ya. Beliau mengucapkan terima kasih atas kongsian pada hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga kepada Cik Aiman Hanafi kerana menonton. Kita tengok pada soalan daripada Daniel Haziq ya. Doktor, untuk yang berumur 40 hingga 45 tahun, berapa bacaan BP yang paling patut mula kena makan ubat darah tinggi? Okay. So Daniel ya. Okay, Daniel sounds like very young. Okay, sebab nama-nama macam Daniel ni kan nama-nama generasi Y ke atau generasi Z sekarang millennial. But anyway, Daniel, bacaan tekanan darah harus diambil semasa keadaan anda harus rehat. So anda tidak boleh ambil semasa anda penat. That is one. Dan anda harus ambil bacaan tu kalau ada alat di rumah, boleh ambil pada, selalunya kita sarankan pagi kerana aktiviti belum bermula. So maknanya anda rehat, jantung tidak laju dan sebagainya. So ambil masa rehat. So ada dua bacaan. Selalunya pesakit akan bagi tahulah, doktor saya punya bacaan begini-begini. Dia ada bacaan ada dua, di atas dan di bawah. Contoh ya, katalah Daniel umur, saya agak-agaklah muda kan, dalam katalah umur 30 ataupun 20 ke. Bacaan tekanan darah ni dia berbeza-beza mengikut umur. Tapi rata-rata bacaan di atas, iaitu dipanggil systolic pressure yang atas ya, dia mesti between 100 hingga 140. That is the normal. Di bawah dia ada macam 120/80 ya. So 80 itu dipanggil diastolic pressure ataupun tekanan diastolic. Systolic adalah tekanan semasa jantung itu berdenyut, diastolic semasa tekanan jantung itu rehat. So kalau systolic yang bahagian atas tadi 100 ke 140 itu normal, di bahagian bawah adalah 60 hingga 90 mm mercury. So kalau anda tergolong kepada katalah atas itu lebih daripada 140, 42 ke 43 ke, anda mempunyai tekanan darah tinggi. Yang bawah lebih daripada 90, contohlah 95 ke 100 ke, anda mempunyai tekanan darah tinggi. Tapi saya katakan tadi, kena tahu umur seseorang itu, sebab bacaan sama ada kita semakin berusia, kekenyalan, the compliance of our artery ni adalah semakin mengurang. So kita tak sehebat orang-orang muda. So tekanan darah slightly tinggi dan ia masih dianggap normal. So itulah perkara yang saya rasa hanya doktor perubatan saja yang boleh menerangkan perkara itu. Tapi Daniel boleh berbincang dengan doktor perubatan mana-mana, dan Daniel harus ada bacaan tekanan darah tu secara berkala supaya nampak pattern of the bacaan tekanan darah. Okey Prof, saya ada soalan ni agak personal dihantar WhatsApp kepada saya Prof. WhatsApp Prof, ni kawan saya ni dia minta tolong tanya dengan Prof. Apa itu test tumor marker? Okey. Selalu sangat soalan yang begini ya. Sebenarnya tumor marker so orang risau di Malaysia ni takut kanser yang kerap berlaku lah kan. So ramai yang macam minta kanser. Secara jujurnya ya, kanser tumor markers di Malaysia ataupun di negara-negara luar, sebenarnya dia tidaklah sensitif dan spesifik. Contoh ya, saya ambil kanser usus ya, selalunya di rata-rata di hospital mereka menyarankan untuk mengambil apa dia panggil carcinoembryonic antigen, CEA. Itu sebenarnya kalau dia negatif, semestinya anda adalah tidak mempunyai kanser
khusus. Itulah maksud saya, dia tidak sensitif dan tidak spesifik pun. Tetapi kanser maka yang begini, CEA ni digunakan oleh pakar usus ataupun pakar gastro dan pakar surgeon ya, the colorectal surgeon untuk monitor, untuk dia nak monitor orang yang dah ada kanser kemudian dia buang, katakanlah surgery, dia nak tengok meningkat atau tidak aras CEA ni. Itulah dia tumor maka. Sama juga untuk kanser pangkal rahim ke, kanser lain. So kebanyakan macam kanser prostat ke, memang ada maka, tetapi kalau negatif saya tak kata anda setakat ini anda tak ada, tetapi kemungkinan anda tak ada esok atau lusa tu saya tak tahu, sebab dia bukanlah spesifik seperti kencing manis, darah tinggi dan sebagainya. Tapi dia signifikan untuk dibuat. Ya, boleh dibuat, tetapi dia tidak memberi sebab dia tidak memberi maklumat yang terperinci. Betul-betul anda tak ada. Begitu. Dia hanya boleh beri gambaran setakat ini anda tak ada. Tetapi saya nak kata kalau esok lusa katalah kan anda katalah najis keluar darah, hari tu baru cek maka tak ada. Kenapa? Tu sebab saya kata kanser maka yang begini tidak spesifik dan tidak sensitif enough untuk detect kanser yang begini. Sebab kanser tu kadang-kadang sangat kecil dan darah tak berubah pun. So tumor maka yang begini tak spesifik. Jadi maksudnya tumor maka ni adalah test untuk ya, dia memang digunakan dulu sebab, tapi dia digunakan negara barat asalnya. Kemudian kita cuba adopt di Malaysia dan tak semua kanser tu ada. Mungkin ada orang yang sangat tinggi. Kita dah risau. Ada, kita test further kan. Tapi kalau dia negatif, tak semestinya anda free of that cancer. Faham tak? Dia macam tu lah. Dia very specific. So some pakar dia tak guna pun kanser maka ni. Dia terus nak guna kamera tu untuk test sama ada atau tidak polip itu, rather than test darah untuk kanser. So tapi untuk anda menyedapkan hati, anda test negatif, so tak ada. Tapi anda kena tahu diri sendiri, yang saya katakan tadi, lihat diri sendiri, anda adakah tergolong kepada risiko tinggi atau tidak. Itu je, senang je. Saya rasa ini akan jadi soalan yang terakhir. Tak boleh habis. Panjang sikit tu, Saliza ya. Saya bacakan. Bacakan. Klik juga. Umur Cik Saliza umur 51 tahun, mengamalkan gaya hidup sihat. Tiada penyakit, cuma tekanan darah rendah. Dulu boleh menderma darah, tetapi sekarang tak boleh sebab HB rendah. Boleh tahu macam mana secara natural untuk tekanan kembali normal. Umur 50. So sekarang ni dia tak boleh menderma darah ya Cik Saliza kan. Hemoglobin. Hemoglobin ni kita memang dalam saringan adalah salah satu daripada test yang kita ujian yang kita memang nak tahu. Apa pentingnya hemoglobin ni tahu? Cik Saliza, dia adalah molekul dalam badan kita yang bawa oksigen. Di dalam darah dia bawa oksigen. So kalau hemoglobin ni rendah, oksigen, bayangkan kita tak boleh carry hemoglobin tak ada kurang, so oksigen tak boleh dibawa. So orang yang macam ni dia akan rasa letih, mengantuk, rasa lesu dan sebagainya. Kalau Cik Saliza mengalami macam tu, maksudnya hemoglobin Cik Saliza memang rendah dan perlu cek berapakah nilai hemoglobin yang rendah ni. Sebab kita tak boleh hidup dengan hemoglobin rendah, sebab kita tak boleh hidup kalau tak cukup oksigen lah, dalam arti kata lain. Sebab apa yang pentingnya, oksigen adalah untuk kita berfikir, untuk tisu-tisu kita berfungsi dengan bagusnya. So katalah kan memang hemoglobin Cik Saliza rendah. So bagaimana nak naikkan balik secara naturalnya? Pemakanan. So pemakanan apa yang tinggi untuk ni? Zat besi. So apa dalam tu? Macam ke kacang, ikan bilis, all those bila saya kata ni sekarang semua makan pula ni zat besi ni dia kaya dalam all this red meat, So tapi hati-hati sebab bila dia start makan yang macam zat besi ni,
nanti you over sikit je uric acid tinggi. So kata everything kena moderate, kena bersesuaian. Okey, katalah kan hemoglobin rendah, tak boleh menderma dan sebagainya, tapi perlu mengamalkan cara hidup sihat. So maksudnya kena spend berjalan ataupun jalan laju ataupun berlari dan sebagainya dalam seminggu 5 kali, saya katakan 30 minit sehari. Perlu juga walaupun rendah, sebab lama-lama bila Cik Saliza dah makan dengan cara yang betul, maksudnya check hemoglobin, saya kata check hemoglobin dulu, tengok pemakanan, sekiranya masih juga rendah after makan dan sebagainya, kena check tau kemana hilangnya hemoglobin ni. Sama ada Cik Saliza tak tahu berapa usia kan, sebab kebanyakan di Malaysia ni iron deficiency, maknanya kurang iron, pemakanan yang tidak seimbang. Tetapi kena juga tahu adakah Cik Saliza mempunyai masalah yang lain, hilang darah daripada najis contohnya saya katakan, sebab kalau usia lebih dari 50 ni saya kata risiko untuk dapat kanser usus tinggi. So perlu ada saringan, sebab kita tak tahu di mana hilangnya darah ini. Sebab darah yang tak nampak dengan mata kasar, kita harus lebih berhati-hati sebab kita hilang darah tu daripada najis. Okey, itu. Okey, saya rasa sampai saja. Kita ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua terima kasih Prof. Dr. Nurhafizah bersama saya Rizky dan Amma pun ada di sini. Okey, terima kasih banyak-banyak atas soalan-soalan dan perkongsian yang telah Dr. sampaikan. Dan terima kasih kepada semua yang telah berkongsi video ini. Video ini akan berada di Facebook kami sepanjang masa dan anda boleh kongsikan bila-bila masa sahaja. Kami memang open untuk anda berkongsi dengan semua. Jadi selamat berhujung minggu ya. Dan kita akan menghampiri hujung tahun. Selamat tahun baru. Mungkin ini adalah video last FB live kami yang last untuk tahun ini. Okey. So, terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.